tengah bercakap dengan siapa malam ni. So mungkin Fatini boleh kenalkan diri. First of all, thank you Kak Long. Saya Fatini Farhana binti Zulkifli. Umur saya 23 tahun. Saya penuntut di USM KLE. USM KLE ialah University Science Malaysia, joint venture dengan Karnataka Lingayat Education dekat India. So, saya pelajar tahun 4, kursus perubatan. So, saya duduk di India dari tahun 2016 sampai sekarang. So akan lagi 1 tahun lah, kalau medic course dia 5 tahun kat sini. So saya berasal dari Negeri Sembilan. Ya, 5 tahun. Nogori Sembilan. Nogori. Saya Negeri Sembilan. Okay. So kalau cakap pasal Ramadan ni memang sebelum ni 3 tahun, kemarin tahun keempat kan? Ya. Yeah. So 3 tahun yang lepas ada yang masa puasa memang semuanya di India ataupun ada yang pernah balik ke Malaysia tu puasa dengan keluarga? Berpuasa semua puasa setakat ni di India. Saya pernah beraya sekali dekat India waktu tahun 2. Selebihnya tahun 1 dan tahun 3 di Malaysia. Oh, okey. So, cuba kali ni semua orang tengah tunggu-tunggu ni nak tanya, nak tahu macam mana keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sekarang ni berada dekat sana. Boleh balik ke macam mana ke? Macam apa cerita? Okey. Saya cerita sikit. Dekat India, dipukul siapa-siapa kat tengah jalan tu kan. So it's very brutal lah. So orang takut lah kalau nak keluar, nak ingkar the lockdown. Lepas tu pada awal-awal lockdown dekat sini, kami semua macam resah lah. Sebab kami kat sini ada pantry. So kami boleh masak. So kita sebab kita nak makan masakan sendiri kan. Kita dulu waktu tahun 1 kami semua makan dekat Dewan Makan, tapi kami semua macam sekarang ni So sekarang ni macam kami sejak daripada tahun 2 tu, Fatini dengan kawan-kawan memang masak lah. Siapa-siapa yang tak masak pun beli makanan kat luar. So sekarang ni kami risau, hari tu lah waktu awal lockdown tu, beli grocery semua. Jadi kita orang nak continue, nak survive kat sini kan. So lepas tu, tak lama lepas tu, kami punya universiti keluarkan inisiatif untuk beri kita orang makan. Bila kita orang makan dekat Dewan Makan, tapi ada masalah. Ada masalah dekat Dewan Makan tu. Sebab selama ni Dewan Makan tu dia hanyalah memberi makan kepada, kuota dia macam lebih kurang 100 orang je. So bila dia kena tampung pelajar kat sini, so pelajar kat sini ada yang di hostel sekarang ni ada 355 orang. Jadinya bila dia nak memberi makan kepada 355 orang tu, so dia punya kapasiti tu tak cukup. So ada kes ayam busuk, makanan basi. So benda-benda tu macam amat mengecewakan lah, yang tak boleh diterima langsung. Jadinya kita stop USM stop beri makan dekat Dewan Makan tu. So kita inisiatif yang kedua ialah bagi food pack daripada restoran di luar. Restoran di luar. So tu pun pada awalnya ada masalah juga. Ada masalah terjumpa serangga dalam makanan. So macam it's very unacceptable kan benda-benda tu. So macam kita complain, dan admin kat sini dia macam macam nak cakap, macam tak berapa nak macam peka sangatlah. So apa-apa pun kita terpaksa komplain sesama student, sebab student yang uruskan makanan. Student yang uruskan makanan. Lepas tu, so macam it's an issue lah waktu mula tu jumpa serangga. Ibu bapa pun marah kenapa anak-anak mereka disajikan dengan makanan yang tak elok apa semua. So macam so nasib baiklah restoran tu dia macam dia kata okeylah, dia akan jaga hygiene lagi bagus lepas ni. So sekarang ni dah tak ada masalah. So kita orang makan sahur dengan iftar pun diorang yang bekalkan.
Oh, maknanya memang terus daripada restoran tu pada you all lah. Restoran tu. Tapi restoran tu pun macam ada sedikit macam isu sebab restoran tu dalam zon merah di Belagavi ni. Saya punya distrik kat sini ialah Belagavi. So dia Belagavi sekarang ni ada 70 lebih kes. So restoran tu dekat zon merah. So kita question lah kenapa diorang nak diorang nak ambil makanan daripada restoran tu, sebab kita ada dengar cerita hari tu seorang rakyat India yang mengambil makanan daripada delivery guy selama 27 hari kot, dia tak pernah makan tempat lain, that the same restoran yang dia order. So dia kena positif COVID. So kita risau. So kita risau, mak bapak semua risau. Food pack tu semua kita tak tahu macam mana dia handle semua. So sedikit membimbangkan lah juga. Kalau Kak Lu nak tahu, before yang USM start inisiatif untuk beri makanan dari Dewan Makan tu, ada kawan-kawan saya yang sangat berbaik hati, sukarela untuk tolong kontak NGO daripada luar untuk mendapatkan bekalan makanan. Contohnya macam beras, ayam, bawang, sayur-sayuran. So di awal-awal tu kita orang dapat bekalan daripada NGO tu lah. So kita orang macam seorang dapat macam sekilo ayam ke macam tu. So waktu tu kira macam semua orang risaulah, takut tak cukup bekalan makanan dan sebagainya kan. So after that macam kerisauan tu timbul, ibu bapa semua risau. So sebab itulah USM start bagi kita orang makan dekat Dewan Makan tu. Oh, okay. So sekarang ni okay? Sekarang ni alhamdulillah okay. Alhamdulillah okay. Dah tak ada komplain pasal serangga ke apa ke. So sekarang ni alhamdulillah okay. So dekat tempat you all sekarang pun dalam zon merah atau macam mana? Dia macam kerajaan pusat dengan kerajaan negeri macam ada perbalahan sikit, nak sama ada red zone ke orange zone ke. So macam sebenarnya red zone, Belagavi red zone, tapi dia punya definition tu berubah-ubah kan, definisi red zone tu berubah-ubah dari masa ke semasa. So macam okay. Tapi kes ada 71 kes lah di Belagavi. Dan masih aktif, 71 kes yang aktif ataupun macam mana? Ada, tak silap saya ada 15 ataupun kot yang dah discharge. Dah discharge 15? Tak silap saya. Ada satu kot kematian, tak silap saya. Ramai juga tu, banyak kan? Tu sebab ya. Kat Malaysia 100 kan? Dalam satu kawasan dan daerah itu ada 70 lebih. Belagavi, yes. Okay, so apa ni, berapa ramai student yang dekat sana? 355. 355. Ya. Maknanya daripada tahun 1 sampai tahun 5, macam tu? Ya betul. So apa ni, ada ura-ura ke nak akan dihantar pulang ke Malaysia atau macam mana? Pasal nak bawa kita orang balik ke Malaysia, kami semua parents kami ada inisiatif untuk bawa kita orang balik. So ada task force volunteer yang telah ditubuhkan waktu awal-awal hari itulah, waktu pertengahan bulan down tu, ada parents ada inisiatif lah buat task force untuk buat bawa kita orang balik. Tapi macam tak dapat persetujuan universiti sebab perkara ni perlu melalui beberapa fasa, nak kena dapat approval daripada Kementerian Pengajian Tinggi, lepas tu nak pergi ke Wisma Putra pula kena rujuk kepada Consulate General kita orang kat sini. So Consulate General kita orang kena tengok lah, okay, Belagavi ni selamat ke tidak. So ada tak sebab kenapa mereka ni perlu dievakuasikan. So perancangan tu macam lambat lah, proses dia macam takes time. Nak dapat approval daripada USM. Universiti kami kata akan ada full evacuation kalau ada 3 syarat. Satu syarat dia ialah tak ada bekalan makanan langsung. Tak ada bekalan makanan terputus. Lepas tu ataupun mereka dapat bagi makan sehari sekali je pada kami. Yang kedua ialah ada riot ataupun rusuhan
agama bangsa ke, within 10 kilometer radius dekat hostel kita orang. Lepas tu yang ketiga ialah ada spread of infection dalam hostel ni. Okay. So itu yang kriteria universiti kami kata baru boleh bawa balik. Tetapi yang kriteria tu amat merunsingkan lah, macam spread of infection contohnya. Macam mana kita nak tahu student kita infected sebab COVID pun ada asymptomatic, betul tak Kak Long? So macam kita orang kat sini dalam hostel ni ada juga pekerja yang datang daripada luar. Macam cleaner, local people lah. Ya, local people. So macam cleaner, diorang datang masuk dalam hostel ni. Dan juga macam kita orang ada koperasi. So koperasi tu pembekal tu pun datang daripada luar. Pembekal tu pun dia cerita dia terpaksa pergi ke crowd yang sampai 500 orang untuk dapatkan supply makanan. Sebenarnya tu perkara tu sangatlah membimbangkan bagi kita orang sebab orang je pun boleh spread kepada ramai orang tanpa kita tahu pun kita ada COVID ke tidak. So benda tu sangat merisaukan kita orang. And lagi satu testing bukan semua orang wajib. Okey, siapa-siapa yang bukan semua orang wajib, dia hanyalah yang kontak dengan COVID. Dia baru. And macam tu benda tu macam risaulah. And kita pula rakyat Malaysia, kita bukan keutamaan di negara orang. Betul tak Kak Long? So macam benda-benda itulah membuatkan kami risau. So parents juga risau. So alhamdulillah kita orang baru dapat news 1 hari bulan 5 hari tu ada Consulate General kita orang, Consulate General di Mumbai, dia telefon kepada kita orang punya Presiden Medical Society. Dia beritahu bahawa ada satu rescue flight daripada Jordan yang akan transit di Goa. So siapa-siapa yang ini peluang pada kami, sesiapa yang nak join flight tu boleh. So itu adalah berita yang sangat menggembirakan bagi kami. So itulah. So Consulate General pun tengah uruskan pasal kita orang punya untuk dapat naik flight rescue flight tu. InsyaAllah pada 7 hari bulan ni, hari Khamis. Oh, hari Khamis. Okey. So maknanya semua akan balik ke macam mana? Itu ialah bukan semua kena balik sebab ini bukan arahan, ini hanyalah peluang. So siapa yang rasa balik, siapa yang nak balik. So majority baliklah, ada yang tak balik sebab mereka Muslim tak balik tu ialah pelajar tahun akhir sebab mereka perlu melengkapkan professional exit exam dia orang bulan Ogos ni. So dia orang takut tak dapat datang India balik dan sebagainya lah. So terpulang lah, itu terpulang kepada masing-masing nak balik ke tak nak balik. So mostly pelajar tahun 5 tak balik, and ada a few tak balik sebab masalah tertentulah, masalah sendiri. Ada personal problems yang. So kiranya kalau yang balik ni, is there any problem yang you all akan untuk balik semula ke India nanti? Mengikut Government of India punya immigration punya Board of Immigration, diorang cakap hari itulah waktu awal-awal lockdown tu dikeluarkan statement bahawa siapa-siapa yang punya visa India, siapa keluar daripada India, visa dia automatically terbatal. Oh, okey. Tapi benda tu bagi saya kita boleh bekerjasama government untuk usahakan sebab kita orang ramai kan. So macam untuk urusan visa tu mungkin macam diorang boleh uruskanlah macam mana untuk macam visa tu nak buat balik ke ataupun ada pengecualian ke dan sebagainya. So Untuk masuk balik Kak Long, untuk masuk balik macam kita orang tak tahu bila kita orang boleh masuk. Kita orang sepatutnya saya ialah pelajar tahun 4. So saya dah masuk klinikal. So maksudnya saya pergi ke hospital dan jumpa pesakit. Tapi dalam pada awal-awal hari tu USM menjadualkan kami adakan face to face, maksudnya jumpa pasien ataupun berkumpul pada bulan Jun. Tapi kami semua berpendapat Jun is very impossible for us to berkumpul balik dan jumpa pesakit. Sebab untuk menengokkan data India. Sekarang ni India dah dekat 41,000 kes.
Betul. 41,000 kes dengan penduduk yang 1.3 billion, lagi banyak daripada US. US Betul. pun dah 1 million plus. So populasi macam yang paling padat di dunia. And majority and two-third of India punya citizen ialah below the poverty line. So mereka tak ada access untuk healthcare dan sebagainya. So macam mereka bukan priority lah untuk kalau dia nak test for COVID dan sebagainya. So perkara-perkara itulah yang membimbangkan kami di sini. So is there any possibility, maknanya bila dah balik Malaysia boleh sambung kat Malaysia ke macam mana? Is there any possibility untuk itu? Itu ada beberapa baru-baru ni lah USM telah merangka beberapa plan untuk kami belajar nanti. So ada a few options lah, macam ikut situasi semasa. Kita orang dijadualkan balik sini termasuk kuarantin. Kita orang patutnya kena datang, kalau kita balik Malaysia, kita orang datang balik sini bulan Julai, hujung bulan Julai macam tu lah. Okey. Hujung bulan Julai macam tu. So itu kalau keadaan membenarkan kami, sebab apa yang diorang plan tu ialah fleksibel. Lepas tu ada juga plan situasi yang boleh membuatkan kita orang pergi ke kampus USM di Malaysia, iaitu kampus perubatan dekat Kubang Kerian. Kubang Kerian. Tetapi ada beberapa isunya ialah macam MQA Malaysia medical punya MQA cakap MQA Medical Qualification Association something like that lah. Dia cakap kampus medical di Kubang Kerian boleh menampung sebanyak 200 students je satu batch. So macam contohnya batch saya tahun 4 100 orang. Dekat Kubang Kerian budak tahun 4 ada dalam 123 orang macam tu. So kalau combine dah 200 lebih. So benda tu macam quite impossible lah. Tapi kami tak tahulah, itu USM menjanjikan dekat kami bahawa diorang akan uruskanlah fleksibelkan benda macam tu, sebab kita ialah student USM. So they have to modify benda ikut situation, current situation. So mostly yang 355 student yang berada sekarang kat India, mostly bawah penajaan siapa? Mostly Mara. Student Mara lah di sana. Mostly Mara, tapi saya punya batch saya 80% JPA. Saya sendiri JPA dan selebihnya Mara. Mostly Mara lah, sebab JPA selepas batch kami dia orang dah tak sponsor student lagi dah. So mostly Mara, and ada a few yang bayar sendirilah persendirian. So how maknanya pihak penaja ada contact you all sendiri ke, ambil macam mana? Ada any discussion macam mana ke? Pihak penaja JPA cakap students tajaan mereka kena dinasihatkan untuk kekal berada di negara pengajian masing-masing. Okey. Itu pihak penaja cakap lah. Kita orang punya ada di Chennai ada orang yang jaga kami lah, budak tajaan JPA. So dia cakap kita orang sentiasa, kita orang ada a few emails lah yang dapat daripada orang, mereka suruh kami kekal di negara pengajian until further notice. Tapi disebabkan yang rescue flight daripada Jordan yang akan kita orang naik 7 hari bulan ni, itu ialah Consulate General kita orang sendiri yang offer benda tu. So So kita orang baru dapat email daripada pihak penaja yang ada rescue flight. So siapa-siapa nak boleh, tapi bawah tanggungan masing-masing. So the risk kita orang semua kena tanggung. Okey, maknanya confirm akan ada seat ke atau macam mana? Kami semua dah collect nama. Sebab dia ada 345 seats macam tu lah. So ada 100 lebih yang tak nak balik. So the rest insyaAllah lah ada seat. Okay. So kemarin pun Kak Ilong ada live dengan salah seorang student daripada Jordan. Cuma student di Jordan dia orang tak balik sebab Jordan tak membimbangkan keadaan dia. So kalau dekat kawasan you all ada 70 lebih kes, Jordan saja baru 7 kes.
So kes tu memang tak banyak lah. Maknanya untuk diorang stay di Jordan daripada balik ke Malaysia tu better stay di Jordan daripada diorang balik. Tu bila tahu ada flight daripada Jordan, maknanya flight daripada Jordan tu memang flight kosong ataupun macam mana? Ada a few passengers. Dia tak ingat berapa, tapi ada a few passengers, tapi ada empty seats, 345 seats. Diofferkan kepada pelajar USM KLE. Oh, alright, okay. So, semua parents pun dah aware lah yang you all akan pulang. Yes, parents dah aware. So semua dah lega lah. Lega, alhamdulillah sebab kita orang ada a few plans. Kita orang plan A ialah ikut parents punya mission. Parents memang nak bawa kita orang balik. Plan B ialah tunggu USM yang keluarkan arahan untuk full evacuation. Tiba-tiba tak tahulah rezeki Allah bulan-bulan Ramadan ni ada plan C pula, rescue flight daripada Jordan. So kami sangatlah bersyukur. Alhamdulillah. So, semua okey, boleh balik tu kita okey lah tu. Cuma bila sampai kuarantin 14 hari lagi, betul? Betul. Balik ke rumah. Kuarantin 14 hari. So macam kira-kira sempatlah balik puasa 1-2 hari kat rumah. Dah siap buat kira-kira dah. Dah siap kira-kira dah. Kita orang kira macam kena raya kat dalam kuarantin ke apa ni? Tapi tak. InsyaAllah tak. Jadi kalau tu balik 7 hari bulan 7 hari bulan balik? InsyaAllah 7 hari bulan. So maknanya after that 14 hari sampai 7 hari bulan tu pukul berapa? Tak tahu lagi pukul berapa. Tak sure. Ada dia bagi tahu tapi saya tak ingat pukul berapa. Tapi pagi-pagi tu kami bertolak daripada sini ke Goa perjalanan mengambil masa 4 jam macam tu. Oh, okey. 4 jam. Itu Kak Lun kira kejap sebab selama ni Goa ada satu international airport. Kita orang selalu naik dekat Bengaluru punya international airport. Itu mengambil masa 10 jam. Kita orang selalu ikut Bangalore 10 jam. So macam bagi kita orang macam 4 jam tu lah, tak ada apa-apa lah. Kejap je. Tak sempat tidur pun. Tak sempat tidur pun. Okay. So, macam mana aktiviti sepanjang PKP kat sana? Sebenarnya lockdown kat sana tu buat apa? Aktiviti kita orang kat sini, kita orang kena terpaksa jaga social distance. Dibenarkan untuk main dekat luar. Tanya petang-petang budak lelaki, budak perempuan main bola lah kat bawah semua kan. Tapi kita orang kena terpaksa berkurung lah dalam bilik. Saya aktiviti kegemaran saya ialah untuk memasak ataupun baking. Ramai orang tu je lah kerja. Perkara yang kita orang boleh buat dalam bilik je lah. Tak boleh keluar kan sebab tak boleh keluar. So macam kita orang dalam bilik ada pantry sendiri masing-masing? Kita orang ada pantry masing-masing. So maknanya ada bilik seorang ke macam mana? Saya duduk seorang. Tapi kapasiti 2 orang satu bilik. Tapi saya memilih untuk duduk seorang. Oh, okey. Ni ada ni. Sebelum 7 Mei kena jaga kesihatan. Nanti kalau demam ke tak dapat balik. Betul. Saya dah Betul. Saya dah nasihatkan kawan-kawan saya janganlah makan benda-benda pelik-pelik ataupun buat benda pelik-pelik yang boleh jatuh sakit ke kan. Sebab nanti sebab ada juga kes yang mana dalam perjalanan nak pulang ke Malaysia, so bila dekat airport sana tak lepas disebabkan demam dan sebagainya. So dah tak boleh balik pula nanti. Okey. Lain okey kat sana? Fatini dah diam dah tu. So dah tengah loading. Okey. Kena berterima kasih kepada Perdana Menteri yang ke-8. Okay, Fatini tengah mungkin ada masalah dengan line internet. Sebab tadi pun ada masalah dengan line internet dia. So Alhamdulillah, tapi dalam masa rasanya kita pun ada nak dekat sejam juga, setengah jam. Setengah jam bersiaran dengan Fatini. So kita ada setengah jam lagi sebenarnya. So kita tunggu Fatini untuk masuk balik. Ini aja. So siapa yang tengah online, sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya, so boleh just bagi
soalan dekat bawah ni. Alright. Minta maaf. Saya punya internet connection. Tak apa. It's okay. Kita faham. Kita bukan sebelah rumah kan? Okay. So kawan-kawan yang lain okey lah keadaan macam mana pengurusan emosi masing-masing kat sana, okey? Saya tak boleh kata okey lah Kak Long sebab saya tak boleh kata okey sebab lockdown dekat India ni dengan situasi kami kat sini berikan impact yang macam mana our mental health well-being is deteriorating lah day to day. Faham tak? Sebab kita berharap kita dapat balik sebab kita tahu kalau kita berada di Malaysia kita boleh taken care of KKM boleh take care of us better lah. Kita tahu, kita tak boleh nak deny. Even kita orang punya Vice Chancellor USM sendiri mengaku bahawa dia tak percaya dengan macam mana India boleh handle case kat sini. So kita of course kita berasa lagi selamat dekat Malaysia. So macam ada yang tapi USM menghulurkan bantuan lah, dia ada macam e-counselling siapa-siapa yang memerlukan. So macam kita sentiasa contact lah kawan kita, tanya okey ke tak, jumpalah borak kejap-kejap ke, asalkan dapat releasekan tension ataupun ada masalah kita pour out dekat kawan kita. So macam nak kata okey memang mental health kita tak okey lah Kak Long, tak okey. Sebab kalau nak kata di Malaysia sendiri, di dalam negara sendiri dalam keadaan lockdown tu pun kita ada student-student yang sebelum KPT belum bagi balik lagi, maknanya MKN belum bagi balik. So dalam keadaan itu dah ada yang stress, depression, sampai kita kena ada yang kelar tangan dan sebagainya, ada je kes tu. Cuma bila tambah kalau you all yang berada jauh dekat sana yang tak tahu keadaan mana dan sebagainya, of course dia punya stress tu lagi banyak lah sebenarnya kan. Betul. Saya setuju. Dengan nak fikir dengan keadaan sekelilingnya kan, dengan askar. Tak tahu dia orang askar ke polis kat sana yang jaga? Polis. Takat ni polis lah. Polis. Sebab kalau macam Kak Jordan tu sampai kereta-kereta kebal pun ada katanya. So dia punya keadaan dan situasi tu berbeza. So selalu kalau buka puasa makan apa? Tadi saya makan nasi goreng. Diorang restoran tu bakalkan nasi goreng. Selalunya macam depends lah, Indian food lah selalunya. Indian food dapat cheese naan ke dengan curry butter chicken ke. Kat sini sedap-sedap. Maksud tekak dah biasalah dengan makanan di India. Tak, boleh lah. Biasalah, boleh lah. Dah biasalah juga. Saya sukalah Indian food. Sukalah. Tapi yang terlalu macam spice banyak sangat tu macam saya tak apa-apa suka sangat. Tapi saya boleh terima lah sebab dah lama duduk sini kan. Biryani diorang sedap kat sini. So saya tak ada masalah. Tambah dapat makanan daripada restoran pula tu kan? Daripada restoran, yes. Maknanya jarang lah masak sendiri. Bila dah dapat inisiatif food pack tu, saya dah tak masak dah. Sebab tujuan USM bagi kita orang food pack tu untuk macam so that kita orang tak payah nak masak, tak payah nak fikir ada beras ke, ada apa-apa sayur ke nak masak semua kan. So kita tak masak lah sekarang ni sebab dapat food pack tu. Okay. So apa lagi yang boleh Fatini share dengan kita orang ni? So kalau macam you all dah totally lockdown, so tak nampak apa yang berlaku kat luar lah. Tak, kita orang hanya tengok daripada internet je. Daripada internet saja. So keadaan di sana tu sebenarnya macam mana? Keadaan di sini macam mana? Waktu awal-awal lockdown hari tu, semua macam saya cakap tadi, 2/3 of penduduk India ialah di bawah poverty line. So diorang ni bila lockdown, diorang semua kilang tutup, diorang tak boleh kerja, tak boleh masuk kerja. So sumber pendapatan diorang dah tak ada. So diorang perkhidmatan public transport pun dia kena stop kan, tak ada train, bas semua. So macam diorang ada yang sampai jalan kaki 10 jam, 4 jam nak balik ke kampung. So macam benda tu lagi ada mass gathering dekat stesen bas apa semua. So macam kita tengok boleh kan. bayang tu.
Bila saya tengok situasi orang-orang yang berkumpul dekat bus station ramai-ramai tu, macam saya dah tak terfikir lah, oh ni sebab COVID ke sebab apa ni. So bila saya, sebab kesian sangat, sebab diorang dah tak ada punca pendapatan lah. So macam situasi dekat India ni sangat teruk lah sebenarnya, Kak Long. Itu kalau Kesian lah bagi mereka. Yelah, itu bagi diorang yang mungkin ada rumah, yang tak ada rumah tu. Ya, yang tak ada rumah. Ya, betul. Kalau pernah ke sana dalam mungkin 8 tahun yang lepas macam tu lah. So kita boleh nampak lah bawah jalan jabatan tu ramai yang memang betul. duduk dekat bawah tu kan. So macam mana pula dengan diorang tu? So macam hospital facilities diorang untuk pesakit-pesakit COVID ni cukup ke kat sana? Saya tengokkan dekat hospital kat Belgavi, dekat tempat yang saya duduk ni, kita ada satu hospital kerajaan. Hospital kerajaan tu sejujurnya sangat daif lah, Kak Long. Sangat daif lah. So, macam tempat kuarantin pun macam sangat mengecewakan lah tengok. Macam kalau na'udzubillah lah, kalau kami sakit, kami kena masuk hospital kerajaan di sini. So, macam tak sanggup, kami tak sanggup nak tengok. Sebab diorang dekat India COVID under testing. So sebab tu lah macam kita tak boleh percaya nombor yang 40,000. Saya tak percaya. Bagi saya, my own personal opinion, saya tak percaya nombor tu. Sebab saya tahu realitinya bukan begitu. Sebab diorang under testing. Dia macam Indonesia jugalah, because terlalu ramai penduduk. So diorang tak boleh nak kata itu jumlah yang sebenar. Ya, betul. So memang keadaan tak kata memang sesuai balik Malaysia kalau dah keadaan macam tu. InsyaAllah. InsyaAllah diorang ni, kita doa lah, sama-sama doakan supaya pelajar-pelajar kita kat Malaysia, pelajar Malaysia yang kat India sekarang ni yang akan balik pada 7 hari bulan ni, insyaAllah. So boleh pulang dengan selamat kan. Lepas tu tapi tak boleh balik rumah lagi. Balik rumah lagi. Tapi at least kita happy lah, kita dah sampai ke tanah air kita kan. Betul. So apa ni, berapa orang kalau kata dah yang akan balik tu, statistik atau lelaki dan perempuan, berapa orang yang ramai di sana, perempuan ke lelaki? Student. Perempuan ramai daripada lelaki. Bahkan doktor lebih ramai perempuan daripada lelaki. Nampak gayanya kat sini macam itulah. Okay, so apa lagi kita boleh kongsikan bersama? Kami hari tu apa katanya tadi, mami pun ada kat sini tengah tengok. Mami harap bersabar, tenangkan hati. Fatih ni anak nombor berapa? Saya anak nombor 2, anak bongsu. Saya ada 2 je adik-beradik. Anak bongsu, lagi risau maminya. So apa lagi yang boleh share dengan kita orang ni? Mungkin sebelum balik 7 hari bulan Mei ni, mungkin ada perbezaan antara, of course lah perbezaan ni agak ketara apa yang berlaku di Malaysia dan juga di India. So mungkin ada benda yang mungkin menarik untuk dikongsi bersama dengan kita orang. Apa yang menarik untuk dikongsikan? Apa saya nak kongsikan yang menarik? Tak ada yang menarik lah Kak Long kat sini. Sepanjang lockdown ni agaknya tak ada benda yang menarik lah. Everything is very macam nak kata lah, macam sadly very depressing lah benda-benda yang berlaku di sini. Ni ada soalan, bagaimana persiapan untuk bergerak dari Belgaum ke airport? Naik apa? Naik apa ke airport? Kita akan naik bas, Consulate General uruskan bas. Total dalam ada 11 kot bas, 11 ke 12 bas yang akan bawa kami. So urusan macam nak sanitize bas tu semua Consulate General lah yang akan uruskan. Saya tak berapa nak tahu sangat SOP yang terperinci. Naik bas. Allah, bila rasanya keadaan India akan kembali normal compare to Malaysia? Saya jujurlah saya cakap, diorang predict August. USM predict August, tapi saya itu impossible lah bagi saya. Mungkin
saya tak tahu sebab data yang diorang tunjuk dekat kita semua tu pun kita tak tahu betul ke tak kan Kak Long. So macam kita tak tahu bila sebab India is still climbing, the cases are still getting higher every day. So macam saya tak tahulah nak predict beberapa bulan, tapi yang saya tahu ialah eloklah kita orang balik cepat-cepat ke Malaysia sebelum apa-apa kes COVID bawa daripada orang luar datang hotel kita orang. Kita takut kan benda tu, so lebih baik kami balik ke Malaysia. Sebab benda macam tu sebab kita tak nampak virus tu kat mana. Ya Kak Long? Okay. Sebab kita tak nampak kan virus tu kat mana. So tak tahu betul. Pembawanya tu kita tak tahu. Yang bahaya. Kalau macam Jepun pun boleh yang dah apa tu? Yang boleh start balik apa tu? Virusnya pun menjadi lebih teruk. Ini kan pula lah. Dan keadaan negara dah memang sangat-sangat teruk dengan virusnya. Ya, setuju. Setuju yang mana tu? Sorry Kak Long, tadi tersekat internet saya, ada masalah sikit. Boleh ulang ke Kak Long? Tak ada pasal apa tu? Pasal corona ni. So macam Jepun kan? Dia dah lift dia orang punya. Dia dah lift. So case dah nampak naik balik kan. So kita tak tahu Malaysia pun kabarnya akan start kerja, restoran semua buka esok. Saya tak tahu, saya macam very disappointing lah benda tu. Kita mendoakan sebenarnya yang elok lah. Betul. Ya, perlu keluar rumah, janganlah keluar rumah. Sebab rumah tu sebenarnya tempat yang paling masa ni. So kita jangan keluar rumah lah. The pandemic shows us that we can do absolutely everything dalam bilik, tak keluar pun tak apa. Betul. Kan? So tak boleh meeting lah, boleh apa semua dengan apps apps Zoom lah dan sebagainya kan. Tapi satu yang saya nak share kat sini, kita orang tak ada servis online shopping, tak boleh. Kita orang tak boleh online shopping. Tak ada Amazon semua tak ada, tak boleh delivery. So macam tu macam satu keburukan dia lah berada kat sini compared to Malaysia. Mana tak ada online shopping lah. Okay. Line internet. Ada masalah lagi ni. Okay, pada parents-parents yang tengah tengok online ni. So, if ada soalan apa-apa yang nak tanya pada Fatini, kita boleh tanya direct lah. So, kita akan tunggu Fatini untuk masuk balik. Sebab internetnya ada masalah. Okay. Hello, I'm back. Sorry, internet saya memang teruk kat sini. Apa, faham. Kita faham. Tak ada masalah tu. Ini okey lah. Ada juga yang internet yang antara berada dalam Malaysia pun internet masalah. Ini kan pula lah jauh. So, ini apa lagi sebelum kita rasa kita ada dalam 15 minit lagi? So, apa lagi yang boleh di-sharekan? Mungkin ada kata-kata untuk sahabat-sahabat di sana ke, di Malaysia ke? Kata-kata saya, kita semua pandemik ni adalah satu perkara yang kita tak jangka kan. So tu ada Encik Kamarudan tanya bagaimana tahap stres. Macam saya cakap tadi lah, kita orang semua under a lot of stress, a lot of pressure. So macam kita kena saling menasihati each other, saling take care of each other, saling tanya khabar macam mana, sebab benda ni benda yang kita tak boleh sangka, kita tak boleh nak tuding jari siapa salah. Macam mana nak cakap, macam
benda ni semua orang kena kena ada kita kena kontrol, kita kena macam mana saya cakap, macam bagi pihak universiti lah. Universiti kami kena fleksibel. Contohnya bab-bab akademik, sebab bab-bab akademik macam kita tak boleh diberi pilihan, kita tak boleh diberi pilihan nak duduk kat sini ke ataupun nak balik. You have to choose between your health ke your education. Benda tu bagi saya sangatlah macam we cannot be choosing between our health dengan kita punya education, betul tak? Satu dunia ada masalah yang sama. Satu dunia ada masalah kena extend pelajaran. Kita bukan kena extend sebab kita fail ke apa ke. Betul, Sebab betul. this is a pandemic. Faham tak? So macam universiti kena faham kami. So macam alhamdulillah lah VC Vice Chancellor kita orang memahamilah keadaan tu, dan dia cakap lah, dia janji dengan kita orang yang education kita orang akan dijaga. So kita tak perlu nak risau pasal education. So macam kawan-kawan saya risaulah, especially budak-budak final year, dia orang risau, dia orang takut tak graduate apa semua. So macam kita tak boleh nak control benda ni. Kita tak tahu bila India pulih, bila kita ni boleh pergi jumpa pesakit. Sebab kalau kita tak jumpa pesakit Kak Long, kita ialah bakal doctors, kita ialah medical student. Kalau kita tak jumpa pesakit, macam mana kita nak examine, macam mana kita nak kan, macam mana kita nak tengok pesakit kita. So macam macam kalau kita graduate, kita graduate kita belajar online je. Kalau macam tu bagi saya lah, macam itu macam sangat memudahkan lah, siapa-siapa pun boleh masuk course ni and belajar je buku sendiri, dah boleh graduate. So macam bagi saya macam kita kena benda ni kena difleksibelkan, kena ada extension supaya kita bila keadaan tu dah boleh dikontrol sikit, kita boleh jumpa pesakit. Faham tak? Dah jadi a better doctor in the future. Sebab kalau kita tak jumpa pesakit, we cannot be a good doctor. Baca buku je tak cukup untuk seorang pelajar medical. Betul. Bukan semua course yang kita belajar ni boleh digunakan secara e-learning sebenarnya. Ya, betul. Ni daripada Indonesia sebenarnya, Miss Ferry ni. Di Indonesia beberapa city lockdown di extend lagi. Kerana masih banyak orang-orang yang stubborn, tak pakai mask keluar rumah dan berkumpul di public area. InsyaAllah pandemik ini cepat berakhir. Amin. InsyaAllah. Bagaimana masalah ini ditangani? Oh, masalah yang stres tadi ke? Universiti bagi jaminan. So sekiranya, yelah bila pihak universiti sendiri bagi jaminan, ambil berat, so rasanya tak ada masalah untuk student ni, untuk further study diorang. Okay. Dia loading lagi. Lagi sekali. Okay, kita tengah tunggu lagi. Hello? Okay. Boleh dengar? Ya, boleh. Ni siapa ni? Syawita. Kak Fatini masih di India? Tanyanya. Ya, saya masih berada di India. Semua orang ingat dah balik Malaysia? Ramai orang ingat saya dah balik Malaysia, tapi saya tak balik Malaysia lagi. Okay, line okey ke tak ni? Sebab lambat, dia lambat-lambat sikit. Macam tak okey lah Kak Long. Dia macam suara dengar dulu baru bergeraknya visual dia. Sekarang okey tak? Okay. Okey dah. Okay, kita ada lagi 2 minit lagi. So last kata-kata daripada Fatini. Syawita tadi teruk. Teruk sangat tu di India tu. Sebab tu nak balik ke Malaysia. Ya. So kata-kata akhir sebelum kita wrap up and sebelum sebelum balik ke Malaysia 7 hari bulan ni. So mungkin ada kata-kata. Kata-kata saya nak berterima kasih kepada semua parents yang involved dalam misi untuk membawa kita orang, usaha untuk membawa kita orang pulang. Sebab without them kita orang tak mungkin boleh sampai ke tahap nak contact Wisma Putra, nak contact Kementerian Pengajian Tinggi. So saya amat bersyukur sebab ada parents yang sukarela untuk membantu kami dalam mission nak bawa kita orang balik lah.
So and also kepada semua students and kawan-kawan yang bagi semangat with each other to each other. So and kepada kerajaan Malaysia jugalah sebab hantarkan rescue flight ni kepada kami, kepada Perdana Menteri Malaysia and Consulate General kita orang di Mumbai sebab offer kita orang peluang yang sangatlah kita orang tunggu-tunggu dah like dekat 2 bulan ni. So yeah. Betul. Okay. So insyaAllah kami semua mendoakan yang berada kat Malaysia ni, mendoakan semua yang akan balik pertujuan bulan nanti akan selamat sampai ke Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Kak Long. Terus jalani kuarantin untuk 14 hari. Sudah sampai kat Malaysia dah makin dekat lah dengan keluarga sebenarnya, betul? Ya, betul. So dah tak payah nak risau-risau. Kita mendoakan yang terbaik je. Doakan yang 7 hari ini akan berjalan dengan lancar, urusan semua dipermudahkan. Alright. Terima kasih Kak Long sebab jemput saya bagi sharekan benda yang berlaku kat India. So thanks juga dekat Anis. Thank you Anis. Mula-mula nak lari dengan dia tapi kan. Tapi dia tak salah pilih kawan lah ni. Pandai hari ni. Siap boleh explain everything pada kita orang. Alright. So terima kasih banyak-banyak kerana sudi juga live dengan GPMS Wilayah. Sekurangnya kami juga di Malaysia dapat tahu dan dapat serba sedikit maklumat tentang adik-adik yang berada di India terutama ini. Alright. So insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jumpa di Malaysia. InsyaAllah. Jumpa di Malaysia insyaAllah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Long. InsyaAllah. Terima kasih Kak Long. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi